Kita tertanya juga sebenarnya dengan perubahan sepanjang setahun ni, Ana, orang kata belajar kat rumah lah, kejap pergi kampus lah, lepas tu online lah, hybrid lah sebagainya. Macam mana? Kualiti. Ya, kualiti pendidikan dan bagaimana para pelajar ataupun mahasiswa nak adapt dengan keadaan semasa. Betul. Juga bagaimana mereka orang kata mengikuti modul-modul pembelajaran di rumah dan adakah modul yang mereka gunakan secara atas talian ini kita boleh katakan sebagai top notch punya orang kata modul? Adakah ini medium yang terbaik untuk mahasiswa dan mahasiswi menuntut ilmu? Jadi bersama kami di talian ketika ini bagi menceritakan berkaitan lebih lanjut lagi berkaitan jaminan kualiti pendidikan tinggi, bersama kami di talian ialah Profesor Dato' Dr. Muhammad Shatar Sabran. Beliau ialah Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Assalamualaikum Prof. Terima kasih Prof kerana bersama MPI petang ini. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana berpeluang kepada MQA untuk membincangkan tajuk kita pada petang ini. Ya. Prof, kalau kita tengok sekarang ni macam mana yang kami maklum sebentar tadi kan, dah dekat setahun kita bergelumang dengan pandemik COVID-19 ni. Bagaimana pada Mac ini semua dan 6 kategori pelajar mahasiswa ni akan memasuki ke universiti semula dan kesemua universiti akan dibuka. Bagaimana pandangan Prof sendiri? Adakah bagaimana mereka nak menyesuaikan diri dengan keadaan semasa dan adakah mereka telah bersedia untuk masuk ke semula ke universiti, Prof? Okey, yang pertama secara umum memang kita tidak dapat elakkan pandemik COVID-19 yang melanda negara ini merupakan satu senario ataupun situasi yang tidak ada seorang pun dalam dunia ini pernah menduga. Maka ia datang secara tiba-tiba, oleh demikian setiap negara termasuk negara kita perlu bertindak secara agresif untuk memastikan apa yang pernah kita lakukan terutama dalam bidang pendidikan dapat kita teruskan tanpa memberi kesan ataupun impak kepada kualiti pengajaran dan pembelajaran. Jadi dalam konteks negara kita, apa yang telah dibuat oleh pihak kementerian ialah dengan membenarkan pembelajaran secara online kerana penjarakan ataupun kaedah bersemuka ataupun konvensional, cara-cara konvensional yang pernah kita lalukan sebelum ini tidak dapat dilaksanakan disebabkan pandemik. Jadi persoalannya apabila ramai dalam kalangan masyarakat kita seperti mana yang kita lihat dalam media-media sosial pada hari ini bercakap tentang kualiti dan sebagainya, apakah pengajaran pembelajaran secara bersemuka itu tidak boleh dibandingkan dengan online ataupun sebaliknya. Dan baru-baru ini seperti mana yang telah disebut tadi, pihak kementerian telah membenarkan 6 kategori pelajar untuk kembali ke kampus pada mulai Mac ini. Jadi saya dari pihak MQA sudah pasti kita akan sentiasa memastikan bahawa kualiti pengajaran pembelajaran di peringkat pendidikan tinggi negara akan sentiasa dijaga dan terjamin. Sebenarnya kalau untuk pengetahuan semua, COVID ini kalau kita lihat dari segi aspek yang sebaliknya ia merupakan satu blessing, satu rahmat kerana ia dapat mempertingkatkan kualiti individu yang berada dalam negara kita. Kalau sebelum ini kita lihat kebanyakan pelajar-pelajar kita lebih kepada penerimaan, macam pergi kuliah, mendengar apa yang dihujahkan oleh pensyarah, profesor dan sebagainya atau guru, kemudian mereka salin, mereka hafal, kemudian mereka akan terjemahkan balik dalam peresen. Tapi apabila COVID datang, mereka perlu berusaha bersendirian untuk mencari maklumat-maklumat ini dan ini merupakan salah satu latihan untuk meningkatkan kualiti penyelesaian masalah, kerja berkumpulan dan juga kompetensi ataupun daya saing mereka. Jadi secara tidak langsung dia dah meningkatkan kualiti pengajaran kita dan inilah kualiti yang sentiasa dicari-cari oleh majikan pada masa kini dan juga pada masa akan datang. Jadi langkah yang dibenarkan untuk kembali ini adalah untuk beri ruang kepada kumpulan-kumpulan yang telah disebutkan tadi. Kalau mereka tidak ada akses dan sebagainya, mereka dialu-alukan untuk datang ke kampus. Tapi di kampus juga mereka akan menggunakan secara online dan hanya dibenarkan untuk bersemuka sekiranya ada kes-kes yang tentu yang memerlukan penggunaan lab ataupun makmal dan sebagainya. Baik Prof. Tadi Prof kita ketahui bahawa MQA memang mempunyai standard yang tinggi dalam menjaga, dalam menjamin kualiti pendidikan tinggi di Malaysia ini. Dan ni kalau kita bercakap berkaitan dengan kualiti ni, bagaimana rasanya universiti boleh mengimbangkan dengan kaedah alternatif tadi dan juga kaedah konvensional dengan pembukaan semula kampus ini? Jadi sejauh mana dan bagaimana kualiti pelajar ini dapat boleh dikekalkan sewaktu pandemik COVID-19 ini, Prof? Terima kasih Aikal. Satu soalan yang sangat sebaik. Kita melalui MQA kita sentiasa
sentiasa memberikan advisory notes kepada peringatan-peringatan, nota-nota peringatan kepada universiti awam dan juga swasta dalam negara kita supaya memberikan keutamaan kepada kualiti. Dalam masa yang sama, kita juga tidak menjejaskan keselamatan ataupun kesihatan pelajar-pelajar kita. Jadi apa yang kita pastikan dalam konteks ini, kita berikan garis panduan apabila mereka menyatakan menggunakan kaedah offline ataupun kaedah hybrid dan sebagainya, kita berikan cara ataupun panduan supaya mereka dapat diikuti. Contohnya misalnya kalau pelajar itu dia tidak ada jaringan internet, tapi sudah pasti dia mahu mendapatkan maklumat-maklumat dan sebagainya. Jadi kita berikan cadangan-cadangan, misalnya mereka mungkin perlu menghantar ataupun postkan nota-nota tersebut kepada calon-calon tersebut atau pelajar-pelajar mereka. Dan perkara ini sebenarnya telah pernah berlaku dalam negara kita. Kalau siapa-siapa yang berada dalam umur 40-an atau 50-an di mana Adapi pernah menghantar konten yang sama pada zaman satu ketika dulu di mana internet tidak ada. Dan kepada mereka yang tidak ada satu pun, maksudnya sekiranya mereka ada internet tapi sukar untuk dicapai dengan begitu, mereka boleh menggunakan thumb drive, masukkan nota-nota dan sebagainya. Tapi apa-apa pun kita sentiasa memastikan bahawa pelajar-pelajar itu tidak tertinggal dari apa perkara yang dibincangkan di peringkat universiti ataupun oleh pensyarah mereka. Dan kepada universiti yang mempunyai teknologi yang terkini, mereka boleh menggunakan mobile video ataupun mobile camera untuk melakukan pembelajaran dan pengajaran seperti mana yang pernah kita lihat yang dilaksanakan di Harvard University. Baik. Ya, Prof, kalau kita cakap tadi berkenaan dengan model pembelajaran hybrid, adakah ia model pembelajaran yang orang kata terbaik, mekanisme terbaik untuk pelajar ketika ini? Saya melihat selepas COVID ini, kebanyakan universiti akan meneruskan kaedah pembelajaran hybrid ini kerana ia memberikan satu senario ataupun satu situasi yang sangat-sangat beza. Bukan sekadar untuk kita berkongsi maklumat-maklumat ataupun ilmu-ilmu ataupun kemahiran-kemahiran yang dibincangkan, tapi dalam masa sama yang lagi-lagi penting saya melihat adalah meningkatkan kualiti pelajar kita, dan pertama dari segi kepimpinan mereka, kerja berkumpulan, dan lagi-lagi yang penting adalah pemikiran kritis mereka. Dan ini secara tidak langsung akan bantu negara, akan bantu pihak Kementerian Pendidikan Tinggi meningkatkan keboleh pasaran graduan. Pada hari ini kalau kita berikan dua calon, saya hantar kepada bernama untuk menjadi pekerja, satu calon yang mendapat CGPA 4.0, tapi apabila dipanggil untuk temuduga, mereka tidak mampu untuk melontarkan pandangan-pandangan yang benar, mereka tidak mampu untuk berkomunikasi, bila berikan kerja dalam bentuk kumpulan mereka kaku dan sebagainya. Dan seorang pelajar ini hanya sekadar katakan 3.0, tapi dengan kepetahannya bercakap, dengan berikan segala bentuk masalah, dia akan menyelesaikan dengan cara yang sangat positif. Dan saya pasti akan yang dipilih dalam konteks ini adalah mereka yang dapat 3.0 tapi kemahiran-kemahiran. Dan kemahiran-kemahiran ini sebenarnya adalah kemahiran yang boleh diperoleh semasa pembelajaran online yang dilakukan pada ketika ini. Ya, itu dia pandangan daripada MQA yang mengatakan bahawa kualiti tidak akan terjejas, malah mungkin kata akademik pelajar lebih lagi, skill pelajar lebih lagi dengan pembelajaran secara hybrid ni. Jadi Prof, saya tak terlewat rasanya nak mengucapkan tahniah kepada atas pelantikan Prof sebagai Ketua Pegawai Eksekutif MQA baru saja 5 Februari yang lalu. Jadi apa misi Prof dalam membawa MQA sebagai sebuah agensi berautoriti global dalam iktiraf kelayakan dan juga jaminan kualiti? MQA kita seperti mana yang kita sudah maklum, kita merupakan satu badan kualiti yang telah pun mendapat pengiktirafan dunia. Pada hari ini apa yang perlu kita laksanakan adalah untuk memastikan pengiktirafan yang telah dikendalikan oleh pihak MQA ini akan juga diiktiraf oleh badan-badan akreditasi di luar negara seperti di Eropah, di Amerika, di Australia dan New Zealand. Dan sekiranya kita dapat mengadunkan, membuat jaringan kolaborasi yang kuat, jadi setiap pelajar ataupun graduan yang dikeluarkan oleh negara kita tidak akan ada masalah untuk bekerja di mana-mana negara dalam dunia ini, kerana kelayakan kita, kualiti kita sama seperti mana yang dikeluarkan oleh Harvard, oleh Yale dan sebagainya, universiti yang terkemuka dalam dunia. Dan itu merupakan salah satu agenda utama yang kita akan bawa MQA dalam masa 3 tahun daripada sekarang. Baik, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Shatar Sabran. Beliau ialah Ketua Pegawai Eksekutif MQA tadi, bercerita berkaitan dengan jaminan kualiti pendidikan tinggi. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini.